warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Musi, Cik Sandy, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tadi di luar sana saya tanya dengan Tuan Musi, pernah sampai Vietnam tak? So dia kata pernah sampai. Jadi saya pilih tajuk Vietnam ni untuk kita sama-sama berkongsi melalui pengalaman saya pernah pergi ke Vietnam. Jadi saya melihat sendiri sejarah Vietnam, bagaimana kesan-kesan sejarah di Vietnam. Dan yang penting adalah kerana bulan ini, bulan September merupakan bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan, iaitu menyambut wujudnya atau tertubuhnya Malaysia 16 September. Dan apa kiranya kalau boleh kita cuba fikirkan, kembangkan sedikit pemikiran kita melihat sejarah ataupun perkembangan di negara luar daripada Malaysia. Di Vietnam, kalau kita lihat, dia asalnya sebuah negara tetapi dipecahkan kepada dua, utara dan selatan. Dan mereka ini melalui proses yang amat panjang, proses yang dijajah amat panjang. Dan dijajah oleh banyak negara. Kalau di Malaysia, kita ini dijajah oleh dulu Portugis, kemudian British, Jepun dan British balik. Tetapi di Vietnam pernah dijajah oleh China, Perancis, Jepun, Perancis balik, British dan Amerika. Dan kalau kita lihat sejarahnya amat panjang di mana mereka ini memperolehi kemerdekaan melalui darah dan air mata. Berbeza dengan kita melalui cara perundingan dan perbincangan. Kalau kita lihat sejarah Vietnam, asalnya adalah daripada China jajah di bahagian utara dan kemudian di bahagian selatan oleh Perancis, dan kemudiannya Perancis cuba mengambil alih bahagian utara yang telah dijajah oleh China. Berikutnya adalah dijajah oleh Jepun, dan seterusnya apabila berlakunya peperangan dingin di antara Amerika dan Soviet, mereka menjadikan Vietnam ini sebagai medan perang untuk mereka. Di mana di bahagian utara, China yang dipengaruhi oleh komunis, disokong oleh Rusia di sebelah utara, beribu negarakan Hanoi, manakala di sebelah selatan Amerika Syarikat menggunakan Ho Chi Minh ataupun dulu dipanggil sebagai Saigon sebagai pusat untuk mereka menentang ataupun berperang di bahagian utara. Jadi kalau kita pergi ke Vietnam, kalau kita pergi melancong ke Vietnam, kita tidak akan ketinggalan. Biasanya ini merupakan satu tempat yang akan dilawati. Pertama sekali adalah Cuci Tenal. Cuci Tenal ni adalah satu tempat di mana mereka ini berperang melawan Amerika, penduduk tempatan lawan mereka menggunakan jalan bawah tanah. Mereka korek lubang dan sampai ke peringkat 3 tingkat. Dan di bawah tanah tu ada 3 tingkat. Itu sebab kalau kita pernah dengar cerita tentang peperangan darurat di mana pemberontakan komunis, kita kata Rashid Maidin dia boleh menyorok belakang daun kan? Pernah dengar tak? Orang kata dia ada ilmu batin. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Cuci Tenal tu, dia mungkin lubang kecil saja yang muat untuk saiz orang Vietnam. Orang Amerika tak boleh masuk. Lubang dia tu dia boleh buka, penutup dan dia masuk dan hilang. Terus hilang. Dia saiz dia kalau Cindy boleh masuk. Kalau macam saya perut tak lepas. Dan itulah keadaan di mana mereka menggunakan, dan itulah strategi peperangan di mana mereka menggunakan jalan itu boleh terus sampai ke Mekong Delta. Mekong Delta sebenarnya kita tahu merupakan satu sungai yang terpanjang yang melengkaui lebih daripada 4 negeri, ada 5 negeri, China, Laos, Kamboja, Vietnam dan Thailand. So dia boleh pergi terus ke Mekong Delta dan mereka terus naik bot dan lari. Dan itulah pendekatan yang mereka gunakan. Dalam terowong tersebut ada juga termasuklah bilik mesyuarat, bilik masak, dan paling unik sekali kalau tuan-tuan pergi ke sana, bagaimana mereka menggunakan lubang angin untuk bila kita bawah tanah, kita mesti ada lubang udara, lubang udara. Dan unik part yang uniknya adalah mereka menggunakan lubang anai-anai busut, dan selalu busut ni ada anai-anai. Dan mereka menggunakan lubang anai-anai ni, jalan anai-anai ni sebagai lubang udara untuk mereka ada di bawah tanah. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, bagaimana peperangan mereka menggunakan konsep psikologi. Psikologi bila mereka berperang dengan Amerika,
Berbanding dengan Amerika, mereka menggunakan jerangkap sama. Jerangkap sama maknanya bila kena bom tu meletup dan mungkin putus kaki dan sebagainya. Berbanding dengan mereka, mereka menggunakan cara konvensional, maknanya menggunakan perangkap, menggunakan buluh runcing. Kesannya adalah contohnya mereka tunjukkan bagaimana mereka menggunakan perangkap besi, di mana apabila tentera Amerika itu berjalan dan bila kena perangkap besi itu, dia tak boleh buka, tinggallah kena bawa ke hospital. Cuba bayangkan tentera Amerika apabila kena perangkap besi, dia akan meraung-raung daripada hutan sampai ke hospital. Dan itulah kesannya kepada bagaimana mereka menggunakan psikologi. Kalau mereka terjatuh dalam lubang, dia boleh buat lubang tu beratnya sesuai untuk orang Amerika saja. Bila terlebih berat, akan jatuh. Kalau normal dia lalu, dalam keadaan biasa mereka lalu di atas jalan tu, tak akan jatuh. Nah, itulah teknologi yang mereka gunakan secara konvensional untuk melawan Amerika. Dan yang ketiga, di pihak Amerika pula, untuk mengatasi masalah ini, mereka sebenarnya berzalim Amerika ni. Mereka menggunakan apa dipanggil sebagai Agent Orange. Agent Orange ni adalah satu bahan kimia yang ditaburkan, disebarkan dari helikopter di semua tanam-tanaman dan juga kediaman mereka, yang akhirnya akan sampai sekarang ini generasi tersebut sampai kepada 3 ataupun 4 keturunan akan menjadi cacat. Jadi itulah kesan daripada peperangan tersebut. Tetapi yang pentingnya adalah mereka ini amat kuat, mempunyai kekuatan dalaman untuk terus berperang. Dan pengajaran yang kita dapati adalah melalui proses tersebut mereka hanya merdeka pada tahun 1976 berbanding dengan kita 1957, menunjukkan bahawa mereka telah merdeka 20 tahun lebih lewat daripada Malaysia. Tetapi oleh kerana mereka mempunyai sejarah yang panjang dan sejarah perjuangan yang begitu getir, menyebabkan mereka mempunyai kekuatan. Dan kalau kita lihat pembangunan di Vietnam sekarang ni, terutama di Ho Chi Minh, mempunyai pembangunan yang graf peratusan pembangunannya adalah lebih tinggi, kerana mereka ini mempunyai kekuatan dalaman yang tinggi. Dan selain daripada itu, bila terkena dengan Agent Orange itu yang menyebabkan mereka melahirkan generasi yang cacat, dan pihak kerajaan menyediakan industri-industri khusus untuk orang-orang cacat ini. Dan industri yang diwujudkan ataupun diadakan kepada orang-orang cacat ini adalah amat unik, yang kita pada masa ini saya tak jumpa lagi tempat lain, di mana mereka menggunakan bahan daripada kulit telur, diproses dan dijadikan bahan kraft tangan yang diekspor ke luar negara. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil adalah, memang benar bahawa apabila kita melalui proses kemerdekaan dengan cara perbincangan, mungkin kesan daripada itu adalah amat sedikit berbanding dengan kesan jika berlaku peperangan, kemerdekaan melalui peperangan. Tetapi secara tidak langsung, kebaikannya adalah dia melahirkan insan-insan ataupun individu-individu rakyat yang berjiwa kental, yang sanggup menghadapi cabaran, dan mereka ini sanggup untuk berdepan dalam keadaan apa saja keadaan untuk terus hidup dan terus meneruskan kehidupan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.